الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسولنا الأمين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم النعمة المهداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih lagi bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat, berbagai-bagai nikmat untuk kita rasai. Yang kalau kita lihat ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu wa taala telah tarik nikmat ini. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat kesihatan, yang sekarang ini para pesakit yang terlantar di hospital, terlantar di rumah sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat kesihatan. Kita alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi terus memberi kita nikmat kesihatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman yang menyebabkan dengan nikmat iman ini kita berjaya datang ke surau ini, dan dengan nikmat Islam kita berjaya menunaikan salat 5 waktu, berjaya menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Yang kalau kita lihat tanpa nikmat iman dan nikmat Islam, kita tidak akan berjaya melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana kalau kita tidak ada iman di dalam diri kita, sudah tentu kita tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kita tidak akan bersedia untuk melakukan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mempunyai iman. Oleh yang demikian, apa gunanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita tidak mempunyai iman. Tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, dan alhamdulillah nikmat iman ini kita perlu mensyukurinya. Jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Nikmat iman kalau kita hitung tidak akan terhitung. Kerana nikmat imanlah kita dapat merasai indahnya iman tersebut. Kalau kita tidak mempunyai iman, kemungkinan kita ini tergolong di kalangan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir adalah mereka itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka nikmat yang lain. Nikmat kekuatan, nikmat kesihatan. Tetapi nikmat iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala tidak campakkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka. Jadi kita Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman dan Islam. Orang kafir Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka nikmat rezeki. Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang kafir rezeki. Bahkan kalau kita lihat orang kafir ni, Allah Subhanahu wa taala beri rezeki lebih pula daripada kita. Berbanding dengan kita Allah Subhanahu wa taala beri sedikit je rezeki. Tapi orang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah. Kadang-kadang orang kaya, orang kafir kebanyakan orang kaya. Kalau negara kita apa? Tony Fernandez tu, syarikat Asia beli macam-macam, QPR dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia.
nikmat kekayaan. Tapi kalau sekiranya kita orang Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia nikmat kekayaan yang seperti mana orang kafir ni, dan nikmat kekayaan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin, nescaya orang Islam akan berjaya mendapat keredaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Kemudian nikmat Islam. Nikmat Islam ini, kita sebagai orang Islam, kita jangan mengingkari segala peraturan, segala amalan, segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi dan diajar kepada umat Nabi, diajar kepada sahabat sehinggalah sampai kepada kita, kalau sekiranya kita mengingkari, bermakna kita tidak memahami Islam itu dengan betul. Bahkan kita ini menjadi orang yang kufur akan nikmat Islam, yang menyebabkan kalau kita tidak percaya kepada Islam, kita tidak mengaku kita ini Islam, menyebabkan kita ini boleh menjadi kufur dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang tidak baik, mati yang dalam keadaan yang bukan yang terbaik. Yang kalau kita lihat, kita sentiasa berdoa agar kita ini dimatikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup besar adalah hati. Hati yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini, kita hendaklah menggunakan dengan sebaik mungkin. Kerana kadang-kadang hati kita ini mudah terpengaruh dengan perkara-perkara maksiat, mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang melalaikan, mudah terpengaruh dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Kalau kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada tubuh badan manusia itu ada satu segumpal darah. Ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha sairul jasad. Bila segumpal darah ini baik, cantik, nescaya seluruh badan akan menjadi cantik. Iza salahat salaha sairul jasad wa iza fasada fasada sairul jasad. Bila segumpal darah ini rosak, buruk, nescaya seluruh tubuh badan akan menjadi rosak. Apakah segumpal darah itu? Ala wahyal qalb, itu iaitu ia adalah hati. Hati yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada setiap insan yang bernyawa. Kadang-kadang kita tidak boleh hidup tanpa hati. Ada ke orang duduk dunia ni ada hati, orang yang tak ada hati. Biasanya kalau tak ada hati mati lah. Dia tak boleh hidup tanpa hati. Hati mesti kena ada dalam setiap kehidupan. Ayam ada hati. Ambil hati ayam mati . Begitu juga dengan kambing, lembu ada hati. Kita Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan hati. Sebab tu kita kena membersihkan hati kita daripada menjadi kotor. Kadang-kadang hati kita ni ada bermacam-macam penyakit. Ada penyakit dengki, ada penyakit orang kata tak amanah, ada penyakit yang suka memburuk-burukkan orang, ada penyakit yang suka mengadu domba, berbagai-bagai penyakit yang buruk. Kadang-kadang ada penyakit hasad dengki. Tengok orang lain berjaya, tak puas hati, dengki, pergi santau kawan tu, ataupun pergi sihir kawan tu. Jadi inilah perkara yang dibimbang yang menyebabkan dengan kita melakukan perkara-perkara sedemikian yang kita ini tidak menjaga hati kita, yang boleh menyebabkan kita ini terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala wal a'yadu billah.
Jadi hati kita ni, kalau kita dalam keadaan hati yang baik, sejahtera, hati yang terang, nescaya kita akan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang ni kadang-kadang mempunyai mata lagi. Mata boleh melihat. Semua benda boleh melihat walaupun rabun. Ada juga yang rabun. Kadang-kadang ada rabun jauh. Ada rabun dekat. Ada rabun cahaya dan sebagainya tak. Walaupun rabun tetapi masih lagi boleh melihat. Berbanding dengan mereka yang tidak diberi penglihatan, langsung tak ada penglihatan, maknanya buta. Tapi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang cerah. Kadang-kadang kita boleh beza di antara orang yang buta dan orang yang celik. Kadang-kadang orang buta ni lebih baik daripada orang yang celik. Orang buta lebih baik daripada orang yang celik. Kalau kita tengok orang buta, hati dia terang. Tengok yang Petronas mau panggil tu, ambil dua orang tu, seorang perempuan, seorang lelaki. Ada event apa-apa, panggil. Dia boleh je main keyboard, boleh menyanyi, mengikut. Maknanya walaupun dia buta, dalam keadaan buta, tetapi hati dia terang. Boleh dia main keyboard. Kita orang buta, orang celik ni belum tentu lagi dapat main dengan baik, mengikut orang kata intonasi dia, tak lari. Maknanya dia punya tone tu tak lari. Kita belum tentu lagi dapat bermain sebaik orang buta tersebut. Itulah maknanya kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang buta mata tetapi hati dia jelek. Kita mata jelek, hati hak buta. Mata jelek tapi hati ni tak boleh nak memikir. Hati ni kadang-kadang hati kita ni hati kotor. Sebab tu kadang-kadang bila hati kita ni penuh dengan syaqawah, penuh dengan kekotoran, yang menyebabkan benda-benda yang baik tu kita tak nampak, dan perbuatan-perbuatan baik tu kita payah nak lakukan sebab hati kita gelap. Jadi sebab tu penting kita menjaga hati daripada kita ni terjerumus dalam kekotoran yang berterusan. Ada satu kisah yang berlaku di Syria. Jadi seorang ulama yang dikenali dengan Syekh Hassan. Syekh Hassan ni dia seorang yang buta. Mata dia buta. Dan walaupun dia buta tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, masya-Allah, beri kepada Syekh Hassan ni kekuatan dan dia boleh menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Walaupun mata dia buta. Banding kita orang yang mata jelek, nak menghafal 30 juzuk payah juga. Kalau tak mula daripada kecil, nak mula daripada tua dah ni, sakit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Syekh Hassan ni, dia boleh menghafaz Al-Quran. Mampu Al-Quran tu dia ingat walaupun mata dia buta. Begitu juga dengan kitab-kitab dan juga kitab-kitab karangan ulama muktabar, dia boleh hafaz, ada dalam dada dia. Sebab tu dia dikenali dengan Syekh Hassan. Syekh ni biasanya orang Arab bila digunakan syekh ni adalah orang yang alim dalam sesuatu ilmu. Dan dia sendiri, Syekh Hassan ni, dilantik sebagai imam di salah satu masjid di Syria. Dan dia bila jadi imam ni standardnya khutbah lah, wajib. Jadi bila khutbah tu, dia berkhutbah dalam keadaan tak ada benda lah. Dia nak tulis macam mana? Kalau dia tulis pun dia tak boleh nak tengok juga. Maknanya dia naik atas mimbar, dia terus berkhutbah. Khutbah pula dengan lantang, khutbah dengan seolah-olahnya benda tu ada depan mata dia. Kalau kita alhamdulillahirabbil alamin. Terus kepada amma ba', buka dah cari. Innallaha wa malaikatahu, buka belik tersa nak tengok. Wahai sidang Jumaat sekalian, pada hari ini marilah sama-sama
kita tengok kalau nak balik sebelah ni, jadi maknanya tersangkut. Tetapi Syekh Hasan ni walaupun dia buta, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia kekuatan, cahaya. Hati dia ni bersinar. Nah, dapat menguasai ilmu-ilmu agama dengan cukup baik. Nah, dan di samping itu juga dia mengajar juga. Dia mengajar kita. Nah, ada kitab contohnya, kalau tanya dia mengajar tu, okey, dia suruh orang baca ibarat kitab. Contoh dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyaqai arba'ah qaswatul qulub wa jumudul aini wal hirsu wa tulil amal. Maknanya anak murid dia baca macam tu, dia pun syarah tanpa melihat kepada kitab. Itu adalah kehebatan Syekh Hasan. Dan bila dia menyampaikan khutbah, walaupun dia tidak tahu keadaan sekeliling, orang buta dia tak nampak. Dia tak tahu orang sekeliling buat benda. Orang sekeliling mencuri ke, orang sekeliling dia merampok ke, orang sekeliling dia buat rogol ke, orang sekeliling dia jual, mana tipu dalam jual beli ke, ataupun orang di sekeliling dia buat benda jahat, dia tak tahu. Kecuali kalau ada orang yang menceritakan kepada dia. Ni dia tak ada orang yang cerita kepada dia. Tapi oleh kerana hati dia ni terang, Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan cahaya dalam hati dia ni, yang menyebabkan masa khutbah tu dia boleh menceritakan satu persatu kerosakan, maknanya kerosakan ummah di Syria pada ketika itu. Dia cerita berkenaan dengan maknanya kerosakan muda-mudi, kerosakan akhlak di kalangan muda-mudi. Dia menceritakan berkenaan dengan kejahatan dalam tipu, dalam jual beli. Dia menceritakan berkenaan dengan pemuda-pemudi ni yang terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Diceritakan satu persatu benda yang berlaku di sekeliling, yang menyebabkan ada beberapa orang jemaah pergi jumpa dengan dia, pergi jumpa dengan Syekh Hasan. Lalu dia memarahi Syekh Hasan. Dia marahlah sebab benda yang Syekh Hasan kata ni kena atas kepala dia. Marah. Dia tanyalah, dia siasat Syekh Hasan. Syekh tadi, khutbah tadi sedap kata. Siapa royak aku Syekh gitu? Syekh buta kan? Jadi bila ditanya gitu, Syekh kejut lah kata, siapa nak royak aku, tak ada orang royak pun. Maknanya benda tu tak ada orang royak pun, cuma benda tu mari daripada naluri hati aku. Jadi dia korek juga siapa yang bagi tahu, siapa yang bagi tahu. Tak ada orang bagi tahu. Benda tu adalah mari daripada naluri hati dia. Maknanya hati dia yang diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan orang bertanya itu, dia sebenarnya marah. Dia sebenarnya marah kepada Syekh tu bila Syekh tu kata sedemikian. Dan dia kalau boleh dia nak korek siapa hak bagi tahu, sebab dia nak cari orang hak bagi tahu. Maknanya dia tak puas hati lah sebab kena atas kepala dia. Jadi dia nak cari juga orang yang bagi tahu. Tapi sampai ke akhirnya Syekh kata tak ada orang yang bagi tahu, tetapi aku ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada aku cahaya yang menyebabkan aku bercakap mengikut naluri hati aku. Walaupun aku ni buta, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keterangan pada hati aku, yang menyebabkan aku bercakap tu terasa. Jadi itulah kehebatan Syekh Hasan, yang dia sentiasa menjaga hati dia. Bibir dia sentiasa dibasahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun dia buta, tetapi dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buta ni dia tak ada kerja, nak tengok TV tak boleh, tak nampak. Berbanding dengan orang yang celek bila buta. Orang celek, asal celek, lepas tu jadi buta, memang tak sedap duduk. Dah sebelum ni boleh tengok TV contoh. Sebelum ni boleh tengok TV, boleh main bola, boleh main futsal. Tiba-tiba buta, kena kecimani. Kecimani tinggi sangat menyebabkan buta, tak nampak mata. Memang tak sedap duduk lah. Biasanya boleh tengok keadaan sekeliling, tiba-tiba tak boleh tengok. Jadi yang menyebabkan kadang-kadang bila berlaku begini,
orang ini akan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia memarahi Allah Subhanahu Wa Taala kerana membutakan dia. Dia tak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji dia. Jadi sebab itulah perlunya, pentingnya kita menjaga hati kita ini, kerana ada juga hadis, satu daripada hadis Nabi yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu Wa Taala ni tak tengok kepada rupa paras kamu yang cantik. Tak, semak mana ke orang tu. Tak, maknanya comel setara mana pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat, innallaha yanzuru ila qulubikum. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini melihat kepada hati-hati kamu. Kadang-kadang kita ni, perbuatan kita pada dasar dia, perbuatan kita orang tengok, oh masya-Allah, pergi surau sokmo, sembahyang berjemaah tak tinggal. Tetapi pada hakikatnya kita buat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kerana untuk mendapat nama, kerana untuk dipuji oleh manusia, yang menyebabkan hati kita ini menjadi rosak, yang menyebabkan apa yang kita lakukan asalnya ibadah, yang menyebabkan bertukar kepada dosa pula. Tak? Sebab kita buat hanya kerana ingin mendapat pujian daripada manusia, hanya ingin mendapat, orang kata, nak suruh orang bagi tahu kita ni hebat. Boleh pergi surau, boleh melakukan kebaikan, boleh buat-buat benda-benda yang baik, sedekah dan sebagainya, yang menyebabkan kita ini akibatnya maknanya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah berlaku kepada kaum-kaum Yahudi. Firman Allah Taala, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu Wa Taala telah cok ni maksudnya cok tau, cok gang kan. Kalau cok tu khatam, Arab dia panggil cok tu khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu Wa Taala telah cok, telah menghitamkan hati-hati mereka. Jadi orang kafir ni Allah Subhanahu Wa Taala telah hitamkan hati, gelapkan hati mereka, supaya mereka ini tidak dapat lagi menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak mahu hati kita ni dicok seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala cok ataupun menghitamkan hati orang-orang kafir. Sebab tu kita perlu menjaga hati kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan hati, untuk membersihkan hati kita. Jangan kita lalai, kerana berzikir ini akan membersih dan akan melembutkan hati kita, akan menyebabkan kita ini tawaduk, dan akan menyebabkan kita ini sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu sebagai mukadimah kita, maknanya kita sama-sama muhasabah diri kita, dan sama-sama kita menjaga hati kita supaya kita ini tidak tergolong di kalangan orang seperti mana orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala cok hati mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sam'ihim, pendengaran mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala tutup dah. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Ghisyawah wa lahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab Allah yang pedih. Azab yang besar, azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa agar kita ini tidak tergolong seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai kepada mereka. Kerana ada di kalangan orang-orang Yahudi ini yang tidak mahu mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada di kalangan mereka yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghina Nabi dan menyakiti Nabi, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala terus tidak menerima mereka. Jadi itu sebagai mukadimah, insya-Allah mukadimah, moga-moga mukadimah tersebut
akan dapat kita ambil dan dapat kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, dan akan dapat kita menjaga hati kita dan menghidupkan hati kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita ini mungkin ada yang singkat, ada yang Allah Subhanahu wa taala beri panjang sedikit. Tapi walau macam mana pun kehidupan kita ini, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat situ. Maknanya kita sama-sama membersihkan hati kita. Jangan kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita ini menjadi kotor. Kemudian kita sambung berkenaan pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan implikasi kontrak jizyah yang membabitkan hak umat Islam. Jadi kita telah baca berkenaan dengan implikasi ini dan sampai kepada tajuk yang seterusnya, iaitu perlindungan yang mereka perolehi. Perjanjian antara kita dengan ahli kitab mengandungi 4 perkara yang perlu dipatuhi oleh orang Islam. Jadi orang Islam bila dia buat perjanjian dengan orang ahlul kitab, dengan ahlul kitab ini iaitu orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi dan orang yang mengaku mengikut Nabi, ajaran Nabi Daud alaihi salam. Jadi 4 perkara ini kita perlu patuhi. Yang pertama, menghentikan peperangan terhadap mereka dan mengembalikan hubungan keamanan dengan mereka. Jadi kalau sebelum ini orang Islam berperang dengan orang kafir, orang-orang ahlul kitab ini, jadi bila diikat perjanjian hendaklah dihentikan peperangan tersebut. Dan keamanan yang dikecapi hendaklah dikecapi bersama. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Hurairah radhiyallahu anhu, antara isi kandungannya, fasalhumul jizyah fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Maksudnya, mintalah mereka membayar jizyah. Iaitu mintalah di kalangan ahlul kitab ini supaya dia membayar jizyah. Jika mereka bersetuju, terimalah jizyah tersebut daripada mereka dan hentilah serangan terhadap mereka. Jadi hadis ini jelas menyatakan kepada kita, kalau sekiranya mereka membayar jizyah, tidak boleh lagi kita berperang dengan mereka. Bahkan hendaklah kita melakukan keamanan di antara mereka. Jangan kita memusuhi mereka, jangan kita merosakkan harta benda mereka, kerana bila mereka membayar jizyah, mereka itu berada di bawah lindungan orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, kewajipan melindungi dan menjaga keselamatan nyawa, harta dan kehormatan mereka daripada sebarang serangan terhadap diri atau harta benda mereka, sama ada oleh orang Islam atau orang lain. Maksudnya tentera Islam ataupun orang-orang Islam ni wajib melindungi dan menjaga keselamatan nyawa mereka. Wajib menjaga keselamatan nyawa orang-orang ahli kitab yang membayar jizyah kepada orang pemerintahan Islam. Sampai menjaga nyawa dia, keselamatan nyawa dan juga harta dia. Kena jaga juga harta dia. Maknanya kalau orang kafir itu dia mempunyai harta yang banyak, orang Islam tidak boleh mengambil harta tersebut. Bahkan orang Islam hendaklah menjaga harta tersebut. Yang wajib kepada orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, ialah dia membayar jizyah. Jadi kita tidak boleh mencuri harta orang kafir. Jadi kalau orang yang ingin menyerang orang kafir ni, maka kita hendaklah mempertahankan mereka. Sama ada orang Islam sendiri ataupun orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam sendiri ingin menyerang orang ahlul kitab ini yang membayar jizyah ini, maka tentera yang mengawal mereka ini hendaklah
melawan balik orang Islam tersebut. Begitu juga dengan orang yang bukan Islam yang menyerang. Tentera ini perlu mempertahankan dan wajib mempertahankan hak orang ahlul kitab yang membayar jizyah. Daripada Umar bin Maimun, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, wa usihi bi zimmatillah wa zimmati rasulih sallallahu alaihi wasallam an yufa lahum bi ahdihim wa an yuqatala min waraihim wa la yukallafu illa taqatahum. Maksudnya, dan saya berpesan kepadanya tentang perjanjian Allah dan Rasulnya, iaitu ahlu zimmah, iaitu supaya dia melaksanakan perjanjian yang dimeterai dengan mereka, berperang mempertahankan mereka dan tidak membebankan mereka melainkan menurut kemampuan mereka. Maksudnya tidak membebankan mereka dengan jizyah yang tinggi. Kalaulah seorang tak mampu, dia hanya perlu membayar mengikut kadar kemampuan dia. Kecuali kalau ahlul kitab itu seorang yang kaya, hendaklah dibayar dengan harga yang lebih berbanding dengan orang yang biasa. Kemudian yang ketiga, tidak menggugat rumah ibadah mereka dan segala lambang agama mereka. Demikian juga arak dan khinzir milik mereka, selagi mana mereka tidak menunjuk-nunjuk atau melakukannya dengan megah. Jadi bagi kita orang Islam dan pemerintahan Islam perlu menjaga rumah ibadah mereka. Macam gereja, kalau bukan gereja pun tempat-tempat ibadah bagi orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang ahlul kitab. Sama ada tempat ibadah itu sama ada berupa rumah api dan sebagainya, tidak boleh dihancurkan. Tidak boleh dihancurkan oleh orang Islam, oleh pemerintah Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ketika mana dia memasuki Baitul Maqdis, memerangi Baitul Maqdis, menawan balik Baitul Maqdis tu daripada orang Rom. Dia tidak merosakkan gereja-gereja orang Rom. Bahkan orang Rom sendiri menawarkan supaya dia sembahyang dalam gereja dia. Tapi Sayyidina Umar dia tidak sembahyang dalam gereja tersebut, kerana bimbang takut pengikut iaitu umat Islam selepas daripada Sayyidina Umar ni akan mengambil gereja ini sebagai rumah ibadah. Jadi yang menyebabkan berbeza pula, maknanya akan bercampur pula di antara ajaran Islam dan juga ajaran Nasrani dan ajaran-ajaran Yahudi. Jadi itulah sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak meruntuhkan gereja seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang ni. Orang Yahudi sekarang ni dia menyerang Palestin, dia menghancurkan masjid-masjid, menghancurkan tempat-tempat ibadah orang Islam, masjid, surau, rumah dan sebagainya dihancurkan. Berbanding orang Islam, kalau sekiranya dia berperang dengan golongan orang musyrikin, dia tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab dan sebagainya. Kerana Islam ini dia mengihtiram, menghormati juga, ataupun orang kata dia menjaga juga agama lain. Kerana pada asalnya adalah agama Yahudi, agama Nasrani. Pada peringkat awal, orang-orang Yahudi ni dia datang mengikut syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi sebab tu dinamakan ahlul kitab. Sebab itulah kita menjaga rumah-rumah ibadah mereka, tidak meruntuhkan rumah ibadah mereka. Demikian juga arak dan khinzir milik mereka. Tidak ganggu, tak ganggu. Hak milik dia, duduk main bawah tangga rumah dia, tak ganggu. Khinzir pun ada, khinzir contohnya duduk main bawah rumah, buat tak tahu gitulah, tidak boleh diganggu. Kecuali kalau khinzir itu terlepas masuk dalam pagar rumah kita. Khinzir hak dia bela, tiba-tiba khinzir tersebut
lepas masuk menyebabkan masuk dalam kawasan orang-orang Islam yang menyebabkan orang Islam ni, maknanya dia berhati-hati kerana khinzir merupakan najis mughallazah. Jadi begitu juga kalau khinzir dan juga arak ni dia hanya duduk di rumah dia, kawasan rumah dia je. Dia tidak bermegah-megah dengan perkara tersebut. Kecuali kalau sekiranya dia menunjuk-nunjuk. Dah mentang-mentang ada kandang khinzir, tunjuk-tunjuk pula ke orang Islam makan khinzir depan orang Islam, ajak pula orang Islam makan bersama, dan bermegah-megah pula, yang menyebabkan pada ketika itu terbatal perjanjian di antara orang Islam dan ahli kitab. Seperti mana kandungan surat Nabi SAW kepada penganut Kristian Najran. Di antara isi kandungannya menyebut, dan untuk penduduk Najran, kawasan sekitarnya, agama mereka, orang yang tidak hadir, orang yang hadir, kaum keluarga mereka, rumah ibadah mereka, dan semua yang mereka miliki, sedikit maupun banyak, tidak akan diubah di mana-mana tempat. Rahib atau pendeta mereka tidak akan dikenakan apa-apa diah atau hutang darah jahiliah ke atas mereka. Maksudnya surat ini mengandungi perjanjian di antara Nabi dan Yahudi Kristian Najran. Maksudnya tidak boleh merosakkan harta benda orang-orang Kristian tersebut. Jadi Islam ni dia menjaga dengan yang lain. Tidak akan dikenakan apa-apa diah atau hutang darah jahiliah ke atas mereka. Maknanya tidak dikenakan diah. Kalau sekiranya mereka itu pada zaman jahiliah pernah membunuh orang-orang Islam, pada ketika itu tidak dikenakan diah. Mereka juga tidak akan merasa kerugian atau kesusahan. Bumi mereka tidak boleh dipijak oleh mana-mana tentera. Maksudnya bumi yang mereka duduk tu, perumahan atau perkampungan mereka itu tidak boleh dipijak oleh mana-mana tentera. Maksudnya kalau tentera ingin merampas tempat tinggal mereka, pada ketika itu tentera Islam wajib mempertahankan mereka. Kerana mereka ini tunduk kepada pemerintahan Islam dengan cara membayar jizyah. Jadi pemerintahan Islam wajib menjaga keselamatan mereka. Sesiapa di kalangan mereka meminta sesuatu hak keadilan akan tertegak dalam keadaan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini nak royak hebatnya Islam sampai peringkat orang-orang Kristian pun dijaga, apatah lagi orang Islam sendiri. Jadi kalau kita tengok pada zaman sekarang, orang Islam sudah hilang dah, kekuatan Islam yang sebenar itu sudah hilang di kalangan pemimpin-pemimpin Islam pada zaman sekarang, yang menyebabkan orang Islam, sesama Islam sendiri, digunakan kekerasan, digunakan kezaliman, ditindas sesama Islam sendiri. Ini yang menyebabkan ruginya kita sebagai umat Islam yang berpecah belah di antara satu sama lain. Sepatutnya apa yang baik berkenaan dengan Islam hendaklah diambil dan diguna pakai. Bukan maksudnya kita hanya menggunakan kuasa kita sebagai pemerintah, kita gunakan mengikut kuasa itu, ikut kita nak buat apa. Itu tidak diajar oleh Islam. Sebagai pemerintahan Islam, perlulah kita menjaga hak-hak rakyat dan juga hak-hak mereka yang berada di bawah jajahan kuasa kita sebagai pemerintah. Jadi surat Nabi ini menyatakan, kalau sekiranya di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Kristian Najran ini meminta sesuatu hak untuk diadili. Kalau dia ada suatu perkara pergaduhan di antara mereka dan memerlukan pengadilan, dan mereka ini akan diadili mengikut
mahkamah Islam, mengikut hakim Islam, dan mereka tidak akan menzalimi dan tidak akan dizalimi. Maknanya keputusan yang dibuat adalah keputusan yang adil. Kerana pemerintahan Islam tidak menzalimi ke atas Islam, sesama Islam dan juga orang lain. Pemerintahan Islam adalah adil. Buat apa ini? Kemudian yang keempat, perjanjian ahli zimmah wajib dan berterusan ke atas orang Islam. Oleh itu pemerintah Islam atau sesiapa sahaja tidak berhak membatalkannya dengan apa keadaan sekalipun, kerana ia satu perjanjian yang bersifat kekal. Perjanjian ini berterusan selagi ahli zimmi tidak melakukan sesuatu yang boleh membatalkannya seperti mana yang telah diterangkan sebelum ini. Jadi kalau ahli zimmi itu dia tunduk kepada pemerintahan Islam, dia tunduk kepada undang-undang Islam, dia tidak melakukan kekecohan, dia tidak melakukan, maknanya tidak memburuk-burukkan Islam yang menyebabkan mereka ini tetap dijaga oleh pemerintahan Islam. Selagi mana dia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, selagi itu orang zimmi ini, kafir zimmi ini akan terbela berbanding dengan orang-orang kafir harbi yang sememangnya perlu diperangi. Jadi kemudian kita masuk kepada gencatan senjata dan memohon perlindungan. Ini tajuk yang baru, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Dan sebagai mukaddimah tadi, saya telah sebut berkenaan dengan hati, dan kita hendaklah menjaga hati kita agar hati kita ini sentiasa bersih, hati kita ini tidak dipengaruhi oleh kekotoran ataupun titik noda hitam yang menyebabkan kita ini tergolong di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada diri saya sendiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.